Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamullahi alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyatuhal jamaah, hayya bina sawiyan. سنفتح هذا المجلس وهذه الحلقة بقراءة القرآن إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وأولياء الصالحين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam hal keadaan imana, beriman dia kepada Allah. Wahtisaba, dalam syarah ulama menyebutkan mengharapkan pahala daripada puasa itu, daripada amal-amal ibadah di bulan Ramadan, di bulan puasa itu. Tadarusnya, baca Qurannya, iktikafnya, duduk dalam majlis zikirnya, bersedekahnya, infaknya, maka akan dihapuskan padanya dosa-dosa yang lalu, dan ada riwayat mengatakan wa ma ta'akhkhara, dan juga yang akan datang. Tuan-tuan yang buat buku tarbiyah penyucian rohani ni, pada muka surat 4, pada muka surat 4, wahai orang-orang yang beriman, semak iman. Dalam Al-Quran terdapat banyak kritikan di atas pelbagai bentuk iman dan kecenderungan yang dimiliki ramai manusia. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan yang wajar kita muhasabah senantiasa ialah, adakah aku beriman? Iman bukan bersifat bermusim, berlokasi, pada waktu tertentu, pada musim tertentu, pada bulan tertentu, pada lokaliti tertentu. Nasib baik tuan-tuan ya, insya-Allah kita alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jangan lupa, bagi yang lupa beriktikaf, niat beriktikaf di awal, di tengah dan di akhir. Dalam amal ibadah tuan-tuan disebut oleh ulama tuan-tuan, di awal, di tengah dan di akhir.
Kadang kita ni biasa berniat di peringkat awal. Kan? Kalau ustaz dah lupalah, ustaz sebut ni baru ingat. Tak apa, niatlah sekarang. Yang kita dah tadi dah awal-awal tadi masuk masjid kita dah niat. Sekarang niatkan lagi. Litakkid, untuk menguatkan lagi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan yang diterima Allah dimulai dan didasari, diawali dengan niat. Buat kerana Allah, minallah, lillah, billah. Bukan buat hadir ini kerana pengurusi masjid, bukan kerana rumah, bukan kerana anak, bukan kerana jiran. Kita datang kerana Allah SWT. Kita puasa kerana Allah, kita solat kerana Allah. Semua ibadah-ibadah ubudiyah kita lillahi ta'ala. Yang pertama, pelbagai kecenderungan yang bersifat musim. Sebagai contoh, tatkala seseorang berada di tengah dalam hal keadaan berbahaya, lalu kapal yang ditumpangi itu akan tenggelam. Pada saat itu dia akan menyebut ya Allah. Akan tetapi begitu terlepas daripada kesulitan itu dan dirinya melihat bahawa kapal yang ditumpangi itu mendekati pantai, lalu seketika pula dikembali menyerahkan dirinya kepada selain Allah, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan Allah dalam surah Al-Ankabut. Kita baca tadarus sampai kepada surah ini. Maksudnya, maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan niat ketaatan kepadanya. Namun tatkala Allah SWT menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-imtithal, contoh. Kita nak buat projek ni tuan-tuan, kena siap date due begin tuan-tuan. Masa kita buat projek tu, subhanallah, Yasin tiap minggu, Yasin tiap malam, panggil budak tahfiz lagi. Nak buat tempat lokasi program tu, panggil budak tahfiz lagi. Satu surah Al-Baqarah lagi. Saya pergi tu tempat baru ni, orang nak buka tanah tuan-tuan, subhanallah, panggil tahfiz, buat sama ajak tuan-tuan, baca Ratibul Atas, keluar macam-macam daripada bumi tu. Yalah, macam-macam dah tuan-tuan daripada bumi ni kan. Ular hitamnya keluar kan. Okeylah, bila projek dah berjaya, projek dah dapat duit, dah dapat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan tuan. Seorang yang naik atas kapal berdepan dengan situasi maujun kal jibal, ombak seumpama gunung, umpama bukit. Mereka bertawakal kepada Allah, menyebut Allah, mengingati Allah. Apabila semua selesai mendekati pantai, projek dah selesai, mereka kembali melakukan dosa, maksiat, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah, muhasabah untuk diri saya tuan, untuk bulan Ramadan ni, di hari yang kita dah habis hari 10 hari ke-11 ni. Tujuan puasa sebenarnya, semua maklum tuan, sebagai muhasabah. Tujuan puasa ialah supaya kita rasa lapar. Kita rasa lapar, kemudian kita dah tak fikir tuan-tuan kepada kepentingan dan keutamaan kita, dan kita akan banyak berfikir dan meningkat fikir kita kepada keutamaan dan kepada orang lain, lil akhirin, lil ghair. Lepas tu kita suruh lapar. Bila lapar ni, baru kita ingat orang yang tak ada makanan nak makan, tak ada pakai nak pakai, tak ada rumah nak duduk. Kita fikir orang susah tuan, maka kita akan infak. Ayuh kita muhasabah tuan, hari ni sudah berapa hari dah kita mungkin ada yang alpa luka-luka yang tak berinfak. Ittaqillah walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kamu kepada Allah, terjemahannya, ataupun takutlah kamu kepada Allah, dua-dua terjemahan boleh tuan-tuan, walaupun dengan sebelah daripada biji tamar. Maknanya takwa yang kita nak, Allah sebut la'allakum tattaqun, objektif kepada bulan Ramadan puasa kita ini, kalau kita tak infak, kalau kita tidak bersedekah, kalau kita tidak melakukan wakaf, tak adalah kita nak bantu orang lain tuan, maksud dan tujuan gharad, matlamat daripada puasa jauh tersasar. Sebab tuan-tuan, kita ni kena betul-betul kena betul-betul puasa. Sebab tu tuan-tuan, dalam kedudukan dan
martabat puasa ni kita dah tak nak puasa dah, golongan awam. Golongan awam. Golongan awam ni tuan-tuan, golongan yang sekadar tak makan tak minum. Yang lain tak kisah. Kita tengok muka surat 15 tu kan, peringkat puasa, maratibus siyam. Puasa umum ialah puasa bagi orang mukmin yang derhaka kepada Allah. Orang yang berpuasa peringkat ni sekadar menahan makan dan minum, lapar dia, hausnya, dan menahan syahwatnya bersama dengan isterinya daripada fajar hinggalah maghrib. Namun matanya bermaksiat, telinganya berdosa, kakinya melangkah ke lokasi maksiat. Ini puasa-puasa umpama ni tuan, kita dah tinggal lah, kita dah tak nak lah tuan. Kita nak naik next puasa khusus. Semalam saya solat Jumaat di Masjid Batu Muda Saidina Hamzah. Jadi duduk lama lah, sejam duduk, nampak budak-budak sekolah kan, anak-anak kita lah, cucu-cucu kita kan, darjah 1, darjah 3. Dia tak perasan tingkap saya itu memang dia tak nampak lah kita kan. Ramai dia 4-5 pipe tu semua dia ambil wuduk lama pula kan. Masa wuduk tu dia komo-komo tu lama tu, dia senyum minum air. Teringat zaman kita kecil dulu. Macam itulah. Allahu Akbar. Itu puasa awam lah kan. Kita nak puasa khusus yang dikenali sebagai puasa al-abrar, puasa al-muflihun, puasa al-faizun. Saya baca dengan Tuan Guru Hafiz, belajar dengan di kitab Matlab Badrin di Jendram tuan, Jendram, Pondok Jendram tu. Puasa khususnya levelnya tuan-tuan, dia dah tak buat benda makruh. Nak dapat level puasa khusus ni, dia tak buat benda makruh. Segala perbuatan yang makruh di bulan Ramadan dia tak buat. Kita cek tuan-tuan, apa perbuatan makruh antara yang Tuan Guru Hafiz tu sebut tuan-tuan. Kalau betul-betul lah nak bagi puasa tu betul-betul kesan tuan-tuan, mandi tuan-tuan, kita tidak akan mandi kecuali mandi yang dituntut. Contoh, mandi Jumaat. Mandi harus tak buat dah. Mandi perkara sebab menumpukan pada yang dituntut boleh. Takut berlakunya perkara-perkara, air masuk dekat telinga, air masuk dekat hidung, air termasuk dalam mulut. Kita mengambil wuduk tuan lebih sampai 4 kali, tak dituntut. Kalau masuk air tuan boleh batal. Puasa khususnya tuan, puasa dari segala perkara yang menahan daripada segala yang, berpuasa dari segala yang diperintah oleh Allah SWT, yang dilarang oleh Allah SWT, kecuali menahan hatinya daripada mengingati hal-hal dunia yang halal dan harus. Artinya dia tak makan, lapar dia tak minum, dia tidak mendekati isterinya di siang hari, dia juga jaga panca indera matanya daripada maksiat. Allahu Akbar. Dan juga daripada riak, ujub, takabur, gila pujian, gila harta dan lain-lain. Cuma yang dia tidak boleh ialah mengelakkan hatinya daripada mengingati dunia yang halal dan harus baginya. Peringkat puasa ini puasa yang dinilai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesan kepada peningkatan kepada peribadi akhlaknya. Allahu Akbar. Ini kita nak tuan, puasa jenis ibadah yang khusus. Sebab tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, bagi tuan-tuan yang mengmanagkan sedekah, tuan-tuan dah boleh sedekah. Pagi dah kena sedekah dah. Pagi ni dia mencakupi siang lah tuan-tuan. Tuan-tuan malam kena sedekah. Nanti 10 malam akhir, 10 malam, sebab Lailatul Qadar berlaku pada waktu malam. Dah ustaz tahu kat mana perkataan Lailah? Lailah tu malam lah. Lailatul Qadar. Kita dah biasa infak pagi, kita dah masukkan duit dekat tabung, kita ada bank-in kepada tabung masjid kita ni, Masjid At-Taqwa. Tuan-tuan jangan lupa, paling kurang tuan-tuan kita buatlah sampul, beli sampul kat kedai, sampul-sampul tuan, masukkan sejumlah. Setiap malam tuan-tuan balik daripada tarawih di sini, masukkan wang di dalam tabung. Itu cara lama lah. Cara yang mudah bank-in saja. Kita punya bakut pun ada kat luar tuan-tuan. Tapi jangan lupa, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala gandaan, yudha'af mudha'afah,
yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Allahu akbar. Surah 4 tadi tuan-tuan, itu cerita tentang keimanan. Jadi tuan, keimanan ini wajar dibajai, dipagar, disiram, sebab imanlah yang akan dimuhasabah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 rukun iman. Al-imanu billah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Banyaklah huraiannya, subhanallah. Kita ahli sunnah wal jamaah ni tuan, terus menghayati dan mempelajari sifat 20. Baca tuan, baca lagi sifat 20 kan. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada baki rukun iman. Dan begitu lagi. Yang kedua, keimanan dan kecenderungan ikut-ikutan terhadap keyakinan orang tua ataupun para pendahulu sebagai mewarisi sahaja tanpa didasari dalil yang rasional. Kita kita tengok orang tua kita, kita tengok mak ayah kita, kemudian kita melaluinya tanpa mempelajarinya. Ini disebut Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara, maksudnya keimanan ini mirip kepada keimanan yang dimiliki para penyembah berhala. Tatkala menjawab pertanyaan para nabi, mereka mengatakan keyakinan kami dalam menyembah berhala ini diwarisi oleh para pendahulu kami. Berkenaan dengan ini, Al-Quran mengatakan, mereka menjawab, bukan kerana itu, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian. Surah Asy-Syu'ara ayat 74. Tuan sidang jemaah rahmati Allah, penyelesaiannya ialah kena mengaji. Dalam level kita, dalam peringkat kita tuan-tuan, belajar ikut kitab lah. Tuan-tuan, apakah kitab yang paling asas dalam mempelajari ilmu akidah? Ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab apa tuan-tuan? Aqidatul Awam, Wishahul Afrah. Kita kecil baca, tuan guru baca, kita dengar tuan. Ini keutamaan kita. Ya ustaz, saya baru sedar lah ustaz. Tuan-tuan, kita akan bersendirian di alam kubur. Saya bulan Ramadan ni tuan, di kawasan Jenderam bila tu ada kubur baru dan kubur lama tuan-tuan, daripada sampai sana. Saya pun tak tahu tuan. Bulan Ramadan ni okeylah. Tapi bila nampak kubur baru tu, saya tak nak lalu. Saya ada jalan lain, saya macam lama kubur lah. Dia kubur ni tuan, kuasanya menyeramkan, menakutkan. Agak-agaknya apa cerita orang dalam kubur tuan. Kalau amalannya tak seberapa, dan pertanyaan yang confirm sampai kepada kita, pertanyaan berkenaan dengan iman. Siapa Tuhanmu? Boleh jawab tuan. Allahu Akbar. Kalau sifat 20 pun tak berapa nak ingat, tak apa dah mengaji, tak pernah mengaji pun. Tapi kitab ekonomi kita mengaji. Okeylah, tak masalah, tak apalah. Ilmu akaun kita mengaji, sampai dapat A+. Tuan-tuan, ini perkara yang memang confirm akan ditanya oleh Allah SWT. Dan mengaji itu minal mahdi ilal lahdi. Tak ada masalah, kita belajar. Inilah yang akan ditanya, dan itulah tujuan kehidupan kita atas muka bumi ini, ialah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri-ciri keimanan. Ciri-ciri keimanan yang ditolak tuan-tuan, keimanan dan kecenderungan yang hanya bersifat kulit belaka dan belum menembus ke dalam lubuk hati, roh dan jiwa. Ni tuan, pernah satu ketika orang-orang Arab, dia kata, orang-orang Arab Badui datang bertemu Rasulullah SAW, maka mereka berkata, amanna, kami telah beriman wahai Rasulullah. Al-Quran menceritakan, Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, keimanan kalian sekarang ini masih belum membekas dalam hati kalian. Kalian hanya sekadar mengucapkan rasa keimanan. Lalu orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman.
Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Surah Al-Hujurat ayat 14. Al-iman tasdiqu bil qalbi, iman itu ialah membenarkan dalam hati, wal iqraru bil lisan, cakap dengan lidah, wal amalu bil jawarih, praktikkan dan buktikan melalui tindak tanduk perbuatan anggota tubuh badan. Itu iman, tuan. Apa yang kita faham? Apa yang kita faham, apa yang diteguhkan dalam hati, kemudian disebut dengan lidah, kemudian dipraktikkan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada agama Allah, yakin kepada Islam, yakin kepada syariat Allah di dalam masjid. Kan? Bila di luar masjid, kita juga beriman dan sama macam kita duduk dalam masjid. Tatkala kita memakai pakaian kerjaya kita, berada di pejabat kita dengan pelbagai jawatanlah, adakah keimanan itu juga yang sama? Itu tuan, itu yang sentiasa yang menghantui kita sampai kita mati bertemu dengan Allah SWT. Kita upgrade, kita baiki, kita perbaharui dan kita percantikkan dengan ilmu, dengan jihad kita. Dan yang keempat, keimanan yang kosong daripada amal perbuatan yang baik. Orang yang memiliki keimanan ini adalah orang yang berpengetahuan namun enggan mengamalkannya. Ego, tuan-tuan. Dalam Al-Quran banyak sekali kecaman terhadap orang seumpama ini. Tahu ilmu, tuan-tuan. Keimanan itu sekadar ilmu semata-mata. Disebut surat kelima, tuan-tuan, manakah bentuk keimanan yang bernilai? Dalam Al-Quran disebutkan bahawa iman yang bernilai dan berharga itu mesti ada asas yang kukuh, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 191. Dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mereka mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Tengok laut, ingat Allah SWT. Tuan-tuan, melihat laut adalah pahala. Sebab tuan-tuan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diberikan gelaran Bahrul Ilm, kan? Bahru ilmu. Ilmunya laut, bahkan bagaikanlah laut. Kalau kita tengok padang pasir, tuan, kita akan sebut lautan padang pasir, kan? Gambar laut ini, tuan-tuan, besar. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dikaitkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tahu iman yang macam mana, buah-buah iman kepada Allah mesti yang pertama, suburnya rasa cinta dan kasih yang hakiki. Yang kasih dan cinta yang hakiki. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Seseorang yang akan mengetahui secara pasti bahawa seluruh perbuatannya berada di bawah pengawasan Allah, sambil meyakini bahawa tidak ada satu pun dari amal perbuatannya akan musnah. Semua usaha ganjarannya akan diganjari Allah dengan syurga dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekalipun ia memiliki niat semata-mata dan tidak berusaha, Allah tetap menganugerahkan pahala kepadanya. Semuanya itu pasti menjadikan kehidupan ini ceria dan motivasi dan penuh rasa cinta. Allahumma, tuan-tuan, ni beza orang yang buat kerana terpaksa dengan orang yang buat kerana cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni buah-buah keimanan. Kita muhasabah, adakah ianya ada dalam diri kita di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan ni peluang, kan? Ramadan ini peluang. Allahu Akbar. Allah panjang lagi umur kita, tuan. Kadang renung, tuan, kita ni umur kita ni patut ramai dah yang junior kita yang lebih sakit, kita sakit dah banyak rangkai dah. Kawan kita ni tak ada sakit, dah meninggal dululah baru ni, sebelum Ramadan ni. Allah panjangkan lagi umur kita, tuan. Jangan kita lepaskan peluang. Jangan kita lepaskan peluang.
Allahu Akbar. Menjauhkan diri daripada tipu muslihat, kerendahan akhlak dan pengabaian amanah. Yang kedua, seseorang yang menyadari bahawa dirinya serta perbuatannya di bawah penguasaan dan kekuasaan Allah tidak akan melakukan perbuatan penipuan dan khianat. Jangan kita khianat, wahai ayah kepada anak-anak kita, wahai suami kepada isteri kita, wahai pemimpin kepada orang-orang yang di bawah kita. Berat. Jadi orang yang ada iman, dia tidak akan melakukan pengkhianatan besar, bala dan musibah daripada Allah SWT. Lain ciri yang ketiga, keagungan peribadi. Bersedialah menjadi hambanya, lalu tidak tunduk kepada kekuatan lain, dan ia akan memandang seluruh kebendaan selainnya sama seperti dirinya, hanya sebagai hamba di hadapan Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Aku ni adalah hamba Allah kan. Banyak bila orang bersedekah tak tulis nama kita, tulis hamba Allah. Kita tulis hamba Allah tu dengan menyadari itulah nilai dan buah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu siapa yang bagi sedekah, bagi infak. Kita tidak mau jadi riak di sisi manusia, menjadi gila pujian kepada manusia. Kalau kita ignorekan nama kita, letak hamba Allah. Yang keempat, tawakal yang teguh. Setiap perbuatan baik akan mendapat pahala serta ganjaran yang kekal dan abadi, dan dia tidak akan pernah bersandar kecuali kepadanya dan senantiasa bertawakal kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan, cerita Malaikat Mall. Tuan-tuan tak pernah sampai Malaikat Mall, saya berjaya, wajib datang. Tuan-tuan, pergilah tuan-tuan. Tengok subhanallah. Ni cerita mereka tu. Subhanallah tuan-tuan, Malaikat Mall dah buka. Saya nak promosi tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, Malaikat Mall tuan-tuan. Mereka baca Ratibul Atas jam 9 pagi. Jangan main-main tuan. Tak ada wajib setiap ustaz. Baru ni saya jumpa satu kawan, ustaz saya buka kedai tingkat 2 Malaikat Mall. Apa cerita? Kedai kunci. Semua hal kunci ustaz beri rujuk dekat saya. Apa cerita? Pintu, wasak, kereta, apa-apa pun saya buat A to Z. Wah tuan, kita sokong. Tuan-tuan subhanallah, budak-mudi dia bukan ustaz pun, subhanallah beramal. Apa cerita? Kedai saya kena setiap pagi 9. Ni buka puasa tuan, dia bagi orang datang buka puasa. Tuan pergi buka puasa sana, boleh buka puasa. Sahur pun ada. Subhanallah tuan. Ugi sebulan sebelum PKP tuan-tuan, kan ramai kita tengok, ramai kita tuan. Lepas tu PKP. Kita ingatlah, habislah orang Islam kita dak. Buka pula Malaikat Mall baru ni sebulan 2 ni di Masjid Tanah Melaka. Satu kawan tu cerita masa temuruga tu, subhanallah, budak-budak kampung tuan, rambut berwarna-warni. Lah kita nak dakwah lah, ingatan nak ambil lah pekerja ni. Okeylah, disuka sangat. Okeylah, datanglah kerja. Besok alhamdulillah potong rambut tuan. Kerja sungguh-sungguh. Ni anak-anak kita seronok. Dan tuan sekalian, mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka jalan keluar. Tuan-tuan, doa-doa yang berkaitan dengan tawakal ni banyak disebut dalam Ratibul Atas dan Ratibul Haddad. Dan sehingga bacaan tu banyak 7 kali tuan-tuan. Amalan. Ratibul Atas dan Ratibul Haddad ni zikir lah. Zikir disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, teguhkan keyakinan rezeki Allah SWT bagi, kita buat kerja Allah, Allah buat kerja Allah SWT. Kita sebut nama Allah, kita zikir kepada Allah. Yang kelima, rasakan buah keimanan. Di hari ke-11, hari ke-12 tuan-tuan, di bulan Ramadan ni apa dia? Merasakan ketenangan jiwa. Bila mana hidup sudah fokus, maka segala rintangan menjadi kecil dan hadirlah ketenangan dalam jiwa, terciptalah kedamaian yang dinantikan. Apa lagi tuan, kita buat kerja kita je. Selalu juga saya makan dengan CEO Coach Fadil tuan, dia cerita dengan orang nombor 3, dia cerita macam-macam lah cabaran yang mereka hadapi tuan, tapi dah fokus buat. Tak ada apalah, saya bukan nak kaya, saya nak buat, saya nak tolong orang, no riba dan semua, saya buat je. Allah SWT bagi pertolongan min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tak disangka-sangka. Orang ni tolong orang ni, bantu orang ni, dia ada buat kerja Allah. Ni kan isu daging, dia pun ada cara lah nak buat daging kan.
Kan banyak kawan-kawan kita yang ada buat lembu semua boleh hantar barang kepada dia. Allahu akbar. Ni tuan. Ni muka surat yang kali. Kemudian tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Jadi fokus kita pada hari ni tuan ialah cerita tentang kita muhasabah 4 jenis keimanan yang ditolak. Kita semak tuan, dan kita nak keimanan yang pada muka surat kelima itu 5 buah: suburnya rasa mahabbah dan cinta, jauhi daripada khianat, mempeningkatkan lagi keagungan jenis peribadi kita, hidup bertawakal, bersandar kepada Allah SWT. Akhirnya ya ayyuhallazina amanu, iaitu kita rasa ketenangan, rasa itminan. Di mana itman itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan, tak tenang tuan-tuan. Kereta besar, wang ringgit, yang mengingati Allah adalah zikir. Dulu saya pernah cerita tuan bagaimana hebat zikir tuan. Ada satu ulama ni dia suka berjalan, habis masanya atas kapal terbang sampai dia buat satu hizib jawalah. Tuan, kalau orang Wahabi marah ni tuan, ni apa ni? Dari hizib jawalah tuan, dihimpunkan ayat Quran yang berkaitan tentang naik atas kapal, naik tengok langit, tengok awan, zikirlah. Naik ke terbang tu dia baca hizib jawalah. Allah Akbar. Yang ini ulama-ulama kita tuan, mereka dekat dengan Allah, mereka hafal Quran banyak, mereka hafal hadis banyak tuan. Mereka jadikan ayat-ayat Allah SWT jadi macam kita tuan, alhamdulillah, ratibul atas, ratibul haddad. Ini lama-lama yang baru-baru ni al-ma'surat. Bolehlah mana-mana pun amalkan, ambilkan sanad. Kadang orang yang beramal tuan akan diberikan Allah SWT ketenangan. Dalam zikir tu banyak zikir-zikir yang hebat-hebat, yang luar biasa. Full package. Tawakal pun ada, zikir dapat rezeki pun ada, benteng daripada sihir pun ada. Allahu Akbar. Luar biasa. Luar biasa. Orang yang kena gangguan jin baca Ratibul Attas. Wallahualam, sebagai penutup tuan, ada satu kisah tuan. Satu sahabat ni, dia memanglah, kami di Jenderam ni memang mengamalkanlah Ratibul Attas ni. Ada satu sahabat ni dia boleh berubat. Dia kata, ustaz marilah orang cari dia. Dia kata, mak saya ni dah koma lama dah, macam-macam dah pergi, Darul Syifa semua dah pergi dah, tak ada kan. Kawan ni berubat, dia baca Ratibul Attas je. Ya Allah, kawan tu yang koma. Cerita kawan ni, kalau dia tipu-tipulah. Dia benarlah dia kan. Bangun dia. Subhanallah, rupanya mak dia ni sakit. Memang dulu ni dia memang amalkan, memang dia pernah amalkan, dan dia ni daripada keturunan Al-Attas. Allah, baiklah gangguan dan seumpama. Luar biasa zikir-zikir yang dihimpunkan oleh orang-orang awliya Allah, mereka yang hampir kepada Allah. Kita sebagai golongan awam menumpang mengamalkan zikir-zikir yang telah diamalkan bukun tuan, di Mesir, di Sudan diamalkan, dan kita juga tuan boleh beramalkannya insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan, tazkirah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, dapat kita amalkan, sampaikan insya-Allah. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'alna minal mustami'in al-qaula wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami, kategorikan kami sekalian yang hadir di golongan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan agar kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, kami sedar kami dah tak lama atas muka bumi ini ya Allah. Saat datangnya kematian menjemput, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan ya Allah kau matikan kami dalam keadaan su'il khatimah. Allahumma idfa' wa arfa' anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya wal masa'ib wasihir wal hasud ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhihi al-qaryah wa an hadzal mujtama' wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadha syahr. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.